Sejak negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, Malaysia telah memilih dan mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi dan raja berperlembagaan. Definisi demokrasi berparlimen adalah: pertama, rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara; kedua, rakyat berpeluang membentuk kerajaan; dan yang terakhir, rakyat berhak mengekal atau menukar kerajaan melalui pilihan raya. Terdapat 7 ciri-ciri demokrasi berparlimen, yaitu perlembagaan, raja berperlembagaan, kuasa pemerintahan, pilihan raya, kebebasan asasi, parlimen, dan parti-parti politik. Raja berperlembagaan. Raja berperlembagaan bermaksud sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dan perlembagaan Malaysia, yang mana raja yang di-Pertuan Agong bertindak berdasarkan perlembagaan Malaysia dan nasihat Perdana Menteri. Raja berperlembagaan berperanan sebagai ketua negara, yang mana raja yang di-Pertuan Agong mengetahui 3 badan kerajaan, iaitu Badan Perundangan, Badan Eksekutif, dan Badan Kehakiman. Selain itu, raja berperlembagaan juga berperanan sebagai ketua tertinggi Angkatan Bersenjata, bertanggungjawab menjaga dan memelihara kedudukan hak istimewa orang Melayu, serta berperanan sebagai ketua agama Islam. Jumlah negeri yang mempunyai raja di Malaysia ada 9 negeri, iaitu terdiri daripada Negeri Sembilan, Negeri Selangor, Perlis, Negeri Terengganu, Negeri Kedah, Negeri Kelantan, Negeri Pahang, Negeri Johor, dan Negeri Perak. Dan raja yang di-Pertuan Agong Malaysia pada kini ialah Sultan Ibrahim Ismail ibni almarhum Sultan Iskandar Al-Haj. Kuasa yang di-Pertuan Agong, agama, tentera, undang-undang, pentadbiran dan pelantikan, pengisytiharan darurat, kepentingan raja berperlembagaan. Yang pertama, mengukuhkan perpaduan antara kaum. Yang kedua, memastikan pentadbiran dan pemerintahan yang adil dan terus. Yang ketiga, menjamin perkembangan ekonomi negara. Yang keempat, berperanan mengekalkan hak istimewa golongan bumi putra. Badan Perundangan bertanggung jawab untuk meluluskan, meminda dan menghapuskan undang-undang negara. Parlimen merupakan badan bertanggung jawab yang menggubal undang-undang, namun tertakluk kepada perkenan Yang di-Pertuan Agong. Parlimen terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat, dan Dewan Negara. Yang di-Pertuan Agong adalah pemimpin nomor 1 negara. Antara tanggungjawab Baginda dalam sistem perundangan negara adalah untuk memperkenankan rang undang-undang yang dibincangkan di Parlimen serta membubar Parlimen. Tugas utama Dewan Rakyat adalah membincang dan meluluskan rang undang-undang. Seterusnya, rang undang-undang yang diluluskan akan dibawa ke Dewan Negara untuk dikaji semula dan diluluskan. Kemudian dikemukakan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk perkenan Baginda. Manakala Dewan Negara berfungsi mengkaji semula dan meluluskan rang undang-undang yang dibawa naik oleh Dewan Rakyat. Kedua-dua Dewan perlu meluluskan rang undang-undang yang dibuat sebelum dihantar kepada Yang di-Pertuan Agong untuk diperkenankan oleh Baginda. Assalamualaikum. Konsep pengasihan kuasa yang seterusnya adalah Badan Eksekutif. Badan Eksekutif atau lebih dikenali sebagai Badan Pelaksana mempunyai 2 peringkat, yaitu peringkat persekutuan dan peringkat negeri. Ketua Badan Eksekutif bagi peringkat persekutuan adalah Perdana Menteri, manakala bagi peringkat negeri adalah Menteri Besar bagi negeri yang mempunyai sultan dan Ketua Menteri bagi negeri yang tidak mempunyai sultan. Apakah peranan Yang di-Pertuan Agong dalam Badan Eksekutif? Yang pertama, budi bicara melantik Perdana Menteri mengetuai kabinet. Yang kedua, melantik jemaah menteri atas nasihat Perdana Menteri. Yang ketiga, memberikan pingat dan anugerah. Yang keempat, tidak mempersetujui pembubaran parlimen. Dan yang terakhir, mengisytiharkan darurat. Apakah yang terdapat dalam badan pelaksana atau eksekutif? Yang pertama, jemaah menteri atau kabinet merupakan pelaksana dasar-dasar kerajaan. Yang kedua, tugas jemaah menteri adalah menggubal dasar-dasar kerajaan dalam semua perkara. Yang ketiga, Perdana Menteri merupakan ketua jemaah menteri. Yang keempat, Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri mengetuai kementerian.
Tugas kementerian adalah yang pertama menggubal dasar-dasar kerajaan, merancang, menyelaras program pembangunan ekonomi dan sosial negara kita. Badan Kehakiman mempunyai 4 fungsi utama. Yang pertama adalah sebagai pelindung hak asasi manusia daripada pencabulan oleh individu atau pihak kerajaan. Yang kedua, Badan Kehakiman mempunyai kuasa membicarakan, menyelesaikan pertikaian dan menjatuhkan hukuman. Yang ketiga, sebagai pengimbang kuasa di antara badan eksekutif dan badan perundangan. Dan yang keempat, melaksanakan fungsi Badan Kehakiman. Dalam Badan Kehakiman, yang di Pertuan Agong mempunyai fungsi yang sangat penting. Antara tanggungjawab Baginda ialah pertama, melantik Ketua Hakim Negara, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Malaya, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak, Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi. Pelantikan tersebut adalah di atas nasihat Perdana Menteri setelah berunding dengan Majlis Raja-Raja. Yang kedua, melantik Pesuruhjaya Kehakiman. Yang ketiga, memanjangkan tempoh perkhidmatan hakim selepas 66 tahun. Yang terakhir, yang di Pertuan Agong boleh menggunakan budi bicara Baginda untuk menolak tribunal memecat hakim. Mahkamah-mahkamah di Malaysia boleh dibahagikan kepada 2 bahagian, iaitu yang pertama, Mahkamah Bawahan dan yang kedua, Mahkamah Atasan. Seperti yang anda boleh lihat di sebelah kanan saya, ini adalah hierarki mahkamah yang terdapat di Malaysia. Mahkamah Bawahan merangkumi Mahkamah Magistrate dan Mahkamah Session, manakala Mahkamah Atasan merangkumi Mahkamah Tinggi Malaya, Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Bidang kuasa Mahkamah Syariah diketuai oleh Ketua Hakim Syar'i mempunyai 3 bahagian bidang kuasa masing-masing. Yang pertama, Mahkamah Rayuan Syariah, yang kedua, Mahkamah Tinggi Syariah, yang ketiga, Mahkamah Rendah Syariah. Manakala Mahkamah Hasbullah terdiri daripada 5 bahagian. Yang pertama, Mahkamah Tentera. Mahkamah Tentera ialah kesalahan disiplin yang dilakukan oleh anggota tentera. Yang kedua adalah Mahkamah Bumiputera. Mahkamah Bumiputera adalah kesalahan adat tersam yang dilakukan oleh Bumiputera. Yang ketiga adalah Mahkamah Perusahaan. Mahkamah Perusahaan ialah perkara yang melibatkan pertelingkahan antara pihak majikan pekerja dan kesatuan pekerja. Yang keempat, Tribunal Tuntutan Pengguna. Panel tribunal oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Al-Hewal Pengguna. Tuntutan pengguna di bawah Akta Perlindungan Pengguna. Yang terakhir iaitu yang kelima, Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah, iaitu panel tribunal dilantik oleh Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Tuntutan pengguna di bawah Akta Kemajuan Perumahan Kawalan dan Perlesenan 1966 dan di bawah Akta 118. Suruhanjaya. Suruhanjaya merupakan satu badan khas yang ditubuhkan oleh pihak kerajaan dalam pemerintahan negara. Keanggotaannya terdiri daripada para penjawat awam yang mana mereka ini dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, dan badan ini juga bebas daripada sebarang pengaruh politik. Suruhanjaya ini terbahagi kepada 2, iaitu Suruhanjaya Tetap dan Suruhanjaya Sementara. Suruhanjaya Tetap ini ditubuhkan di bawah Perlembagaan Malaysia dan terdiri daripada 2, iaitu Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Suruhanjaya Sementara pula adalah Suruhanjaya yang ditubuhkan di bawah Kabinet ataupun Kerajaan Negeri, di mana Suruhanjaya Sementara ini ditubuhkan bertujuan untuk mengkaji atau membuat sesuatu perakuan pada perkara-perkara yang tertentu. Pada dasarnya, Suruhanjaya Tetap maupun Suruhanjaya Sementara ini ditubuhkan bertujuan untuk melicinkan sistem pentadbiran negara Malaysia AMNYA dalam membentuk sebuah negara yang aman dan harmoni. Jenis Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam mempunyai 5 jenis. Pertama, Majlis Angkatan Tentera. Kedua, Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan. Ketiga, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Keempat, Suruhanjaya Pasukan Polis. Dan kelima, Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. Oke, seterusnya kita masuk topik struktur organisasi kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Pentadbiran kerajaan Malaysia dibagikan kepada 3, yaitu yang pertama Kerajaan Persekutuan, yang kedua Kerajaan Negeri, dan yang terakhir adalah Kerajaan Bersama. Kemudian kita lihat pula fungsinya satu-satu. Yang pertama, Kerajaan Persekutuan berfungsi sebagai meliputi perkara yang melibatkan hal ehwal luar negara,
pertahanan, keselamatan dalam negeri, undang-undang jenayah dan sivil, kewarganegaraan, dan lain-lain. Seterusnya, yang kedua pula, fungsi kerajaan negeri adalah meliputi perkara yang diserahkan kepada negeri seperti hukum syarak, undang-undang diri dan keluarga orang Islam, hari kelepasan negeri, dan lain-lain. Dan yang terakhir pula, fungsi senarai bersama adalah meliputi perkara yang membolehkan Badan Perundangan Negeri membuat undang-undang selagi ia tidak bertentangan dengan undang-undang persekutuan. Oke, seterusnya kita tengok bidang kuasa kerajaan pula. Ada tiga kerajaan tadi. Yang pertama, kerajaan persekutuan. Ini senarai dia, boleh tengok di sebelah ni. Ada 15 senarai untuk kerajaan persekutuan. Next, kerajaan negeri ada 10. Dan yang terakhir, senarai bersama ada 12. Boleh tengok di tepi saya. Oke, itu saja daripada kumpulan kami, kumpulan 9. Terima kasih dan Assalamualaikum.